bersama-sama. Dan kita juga memastikan sedikit tak lama kita sebelum itu kita sepakat akan Quran insyaallah. Kita sediakan sedikit dalam itu. Marilah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urusan berkenaan dengan mayat itu Cik Kafar, mudah-mudahan dapat diselamatkan dari sebelum tadi dah solat jadi kita dah solat hajat untuk mohon memudahkan urusan yang suka di sana, kerana sebelumnya kita tak pernah di suasana ini sampai dah tahu mati tapi mayat tidak boleh lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagai kepayahan itu memberikan ampunan dan berdapat gratis. Bila sama-sama juga kita tuan-tuan sampai di setiap kesalahan itu, setiap dosa-dosa yang kita lakukan pada mana-mana terakhir Ramadan ini, mana-mana tadi tuan-tuan, kita terus berdoa kepada Allah supaya mengampunkan segala dosa-dosa kita dan jangan ada semua yang ada dalam hati kita. Biarlah kita habis Ramadan bersiap hati kita. Jadi di antara tanda-tanda orang yang berdoa kepada Allah Taala adalah mereka lihat yang jahat itu jahat, baik itu tanda orang itu jadi suatu kemungkinan dia diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tuan-tuan, dalam ada di dalam hati kita ini perasaan atau sifat itu bakhil, sifat kedekut. Kerana kedekut itu memayahkan seseorang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa merasakan diri kita itu tuan-tuan terpanggil untuk mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita sedekahkan sesuatu yang memerlukan. Sebagaimana yang saya pernah cerita dalam suatu kuliah subuh tuan-tuan, cerita tentang rantai Allah. Apabila suatu hari seorang lelaki yang miskin hampir baju itu mendedahkan auratnya kerana tidak ada bau, lalu berjumpa Rasulullah SAW dengan bantuan sedikit harta untuk dibeli baju dan pulang ke kampungnya. Rasulullah SAW ketika itu tidak memiliki apa-apa. Kita pun tahu Nabi kita bukan ada apa-apa. Nabi pun dia lebih miskin daripada orang miskin lagi. Itu merupakan ujian kepada Rasulullah SAW. Itu berhadapan dengan suasana kemiskinan. Dia kata Rasulullah kamu pergilah jumpa dengan Fatimah putri itu. Moga-moga ada sesuatu untuk kamu. Pergi jumpa dengan Fatimah. Fatimah bicara dengan orang nak beri apa pun tak kerti ya Fatimah. Akhir dia ambil kain kebab, bagi pada orang. Kain kebab. Apa yang ada pada Fatimah? Nabi pun miskin, putri dia pun miskin. Dan kita tak pernah dengar isteri-isteri Nabi yang kaya. Seterusnya, bila bagi kain kebab, orang miskin dia kata, aku nak beri apa dengan kain kebab? Nak beri baju apa pun tak. Fatimah nampak tuan-tuan dipegang. Dia sentuh itu wadah lantai. Cabut lantai, tak ada tuan-tuan. Dia tak fikir, Fatimah tak fikir lantai ini kan susah dapat, Ali pun susah kerja dapat satu lantai. Tak ada, tak ada. Oleh kerana orang yang dihantar oleh Rasulullah SAW, dia pernah ambil lantai itu, ambil lantai itu, orang itu pergi
jual lantai, jual kepada Usama, sahabat Nabi yang menjadi paling pegang ketika umum itu, Usama. Lalu diberi kepada Usama, Usama kata, kenapa kamu nak jual lantai ini? Kata dia, nak jual sekadar aku perlukan makanan, pakaian dan transport. Saja itu. Lalu Usama kata, ambil 25 dinar bagi pada kamu. Sebenarnya lantai itu yang dia nak, tuan-tuan, mungkin 2 dinar saja. Mereka mengenangkan lantai itu Fatimah yang punya. Mereka mengenangkan lantai itu puteri Rasulullah yang punya. Mereka mengenangkan anak Nabi yang punya. Aku bayar kepada dia. Itu diambil saja. Orang ni pun ambil beli barang, beli keperluan, beli makanan, beli duduk. Lebih duit. 20 dinar lagi dia beli. Lalu dia balik ke kampung dia. Kata itu Usama pergi kepada hamba dia. Kau bawa lantai ini pergi jumpa Rasulullah. Dan aku hadiahkan lantai ini kepada Rasulullah. Dan terus Usama bawa lantai ini. Nabi tak tahu. Jadi kata Rasulullah, enggak apa sekali aku hadiah kepada Rasulullah. Hamba pergilah ya Rasulullah, ini Usama pergi pada kamu ya Rasulullah, kepada Rasulullah hadiah ini. Dan aku sekali dia dulu. Rasulullah SAW berbantuan tengok lantai ini. Dia kata, kamu ini pergi hantar kepada Fatimah, aku hadiahkan kepada kamu. Tapi lantai Fatimah, tuan, aku hadiahkan kepada Fatimah. Dan kamu sekali aku hadiahkan kepada Fatimah, tuan. Jadi hamba ini pergi kepada Fatimah. Wahai Fatimah, lantai ini Rasulullah hadiah untuk kamu. Fatimah ambil, ini lantai ini. Dan aku pun diberi kepada kamu. Tuan-tuan, akhirnya rantai yang diberi pada orang itu sampai pada Fatimah. Jadi tuan-tuan, ilmu itu manfaat dia akan pergi kepada tuan-tuan. Bila Fatimah dapat rantai itu, dia kata kepada engkau pergilah, aku merdekakan engkau. Jadi si hamba ni angkat rantai itu, dia suka, dia ketawa. Dia lepaskan dia ketawa. Fatimah tu kenapa kau ketawa? Jadi terdik kerja-kerja Allah. Dengan sebab rantai ini ditelanjang, ditutup auratnya. Sebab rantai ini, kerana rantai ini orang yang miskin boleh disuap makanan yang mengenyangkan. Dan disebabkan rantai ini penghormatan kepada Rasulullah tinggi. Dan disebabkan rantai ini aku dibebaskan. Disebabkan rantai itu satu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebelum derma, tuan-tuan, ingatlah bahawa derma itu akhirnya yang sampai kepada kita semua. Kalau tak percaya tuan-tuan, kalau ambil RM50, malam ni makan derma dan tabung tu, malam ni kita nak sediakan tabung kesusahan. Dan itu yang camping buat tu tuan-tuan. Jadi tabung kesusahan belakang. Sebab tuan-tuan cuba satu teknik lah tuan-tuan. Ambil sistem RM50, bukan RM1, bukan RM10. RM50 digandakan RM100. Tuan-tuan, mana tandakan sikit belakang. Initial sikit. Tengok duit itu akan balik ke depan setahun atau 2 tahun. Sebab dah ada orang cuba tuan-tuan. Dan tak jadi orang saya tuan-tuan. Ada dah orang cuba. Dia initial sikit belakang itu. Setahun 2 bulan duit RM50 pusing balik pada dia semua. Duit dia datang balik tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Bukan 50 yang datang balik. Sesuatu yang dibantukan dia asli antaranya. Jadi tuan-tuan, di sekitar kita ini tidak ada rumah susah. Walaupun tuan-tuan mungkin di tempat yang kita ada tuan-tuan. Tapi beberapa hari lepas kita telah letak tabung belakang. Ada musuhnya kita bergelak kerana tuan rumah tak sambung. Jadi mungkin ini kerana dia tak bayar saya rumah 5 bulan. Suami tak tahu ke mana pergi, kalau Allah Alam kisahnya yang dia mengadu pada kita.
kita nak supaya tuan-tuan bersama menolong orang macam ni. Contohnya dia 750 sebulan dia punya sewa rumah dalam rumah tuan-tuan. Jadi dia susah nak menjelaskan semua tu, takkanlah dia bergelak. Jadi kalau dia bergelak, tuan-tuan, selagi mana dia susah, kita berdosa. Dia susah, kita berdosa sebab kita tahu kesusahan dia, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita tabung lengan, tabung kesusahan. Daripada tabung itu kita akan gunakan untuk orang susah. Dan masjid kita ini masjid yang terkenal dengan orang susah datang. Kita katakan daripada Kajang pun datang ke sini, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang pejabat agama kita inginkan paling mudah beri duit. Tuan-tuan, sebab mudah beri duit. Sebab bila kita beri 100, dia masuk 1000. Begitulah kaedahnya. Bila kita beri 10, dia jadi 100. Di asyri amsalihah, 10 kali ganda, tuan-tuan. Jadi sebab itu bila kita keluarkan duit untuk tempat-tempat yang munasabah seperti orang fakir miskin dan seumpamanya, kita pusing balik, tuan-tuan. Sebab itu collection kita pertama dalam setengah bulan, tuan-tuan, kita mendapat hampir 100,000 lebih, tuan-tuan. Setengah bulan Ramadan itu. Jadi kita belanjakan benda yang sepatutnya Allah ganti dari 10 kali ganda. Begitu juga tuan-tuan. Tuan-tuan beri 10 ringgit, dia akan ganti dengan 100 ringgit. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan. 10 ringgit sikit, tuan-tuan, beri. Tuan-tuan masuknya 100 ringgit, tuan-tuan akan dapat 1,000 sekejap lagi. Tak percaya, cuba. Tuan-tuan duit tabung tu dengan 100 ringgit mana seorang. Tengok tak percaya, pusing balik tak pada kita, tuan-tuan. Kalau tak pusing balik, tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan? Sebalik. Tuan-tuan datang pada saya balik tu. Tuan-tuan, semua cara ada, tuan-tuan. Kadang-kadang kita datang berharga, tapi dia datang apa? Patutnya malam ni kita melanggar. Contoh saja. Tapi kalau kena derma 100, tak jadi melanggar. Kalau melanggar, itu ambil 10,000 ringgit. Disebabkan kita derma, tuan-tuan, tak jadi melanggar malam tu. Itu contoh saja, tuan-tuan. Untuk kita tahu dia bukan datang dengan sebuah keadaan yang mulia saja, tapi datang dengan manfaat. Bala tu terhalang, tuan-tuan. Astagfirullah saya malam ni sekadar untuk memperingatkan tuan-tuan, biarlah kita ini jadi pemurah sepanjang tahun, bukan pemurah pada bulan Ramadan saja, tuan-tuan. Jadi kalau Ramadan kita itu setiap bulan tu Ramadan, setiap bulan Ramadan, tuan-tuan. Jadi kita sentiasa berada dalam roh Ramadan. Biar surah kita, masjid kita penuh macam ini setiap malam, tuan-tuan. Biar itu mudah-mudahan bandar kita, taman kita ni, tuan-tuan, akan selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila masjid tu ramai orang, maka pada Allah itu sedang datang, tuan-tuan. Saya kita doakan supaya tuan-tuan sahabat kita ni, mayat sahabat kita ni, tuan-tuan, ambil cumbilan tadi supaya sahabat kita sahabat ni juga tempat, tuan-tuan, dapat selesai dengan baik, insya-Allah. Jenazah jadi cepat, insya-Allah, tuan-tuan. Sekadar itu yang baik kita datang kepada Allah